Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 16 Julai 2023. Kementerian Sumber Manusia akan terus memperkasa bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir negara sekaligus mengurangkan kebergantungan tenaga buruh asing. Ketika ini, negara masih bergantung kepada tenaga buruh asing terutama melibatkan pekerjaan dalam sektor 3D iaitu kotor, bahaya dan sukar. Antara cabaran kita lah di Malaysia ini, kita terlalu bergantung dengan buruh asing. Buat masa sekarang ini memang kita menghadapi dilema sebab ramai generasi muda kita tidak mau terlibat dengan kita panggil 3D ini. Mustafa ditemui media selepas lawatan dan sesi dialog bersama Timbalan Menteri Sumber Manusia di Ladang Lubuh Borneo Samudra Sandakan. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Mustafa mahu pihak industri bekerjasama rapat dengan Institut Pengajian Tinggi IPT yang menawarkan bidang TVET. Ia bagi memastikan bidang berkenaan relevan dengan peluang pekerjaan yang ditawarkan dan kepakaran yang diperlukan pihak industri. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Pertukaran Memorandum Perjanjian MOA Perasbian Akademi Syarikat Penyaman Udara dari Jepun di Institut Latihan Perindustrian ILP Sandakan. Pertukaran MOA dijayakan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia Syakib Ahmad Syakir dan Ketua Pegawai Operasi Syarikat Penyaman Udara dari Jepun Shogo Ando. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar menyasarkan lebih ramai pelancong domestik dan antarabangsa ke negeri ini melalui promosi kraf Sabah. Sehubungan itu, tumpuan promosi pelancongan melalui industri kraf yang kini memfokuskan negara China dan Korea akan diperluaskan ke beberapa negara seperti Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew berkata, ini kerana promosi yang dijalankan di China dan Korea telah menunjukkan hasil positif. Beliau berkata kepada media selepas merasmikan program Kraft Exotica 2023 bersempena Hari Muzium Negeri Sabah 2023 di Kota Kinabalu. Datuk Christina yakin industri kraft Sabah berpotensi menjadi salah satu penyumbang utama ekonomi negeri. Selain memberi kesan positif kepada sektor pelancongan, industri berkenaan juga telah membuka ruang kerjasama antara pengusaha kecil dengan usahawan, agensi kerajaan dan swasta. Dalam pada itu, Datuk Christina memaklumkan satu komuniti khas sedang digerakkan bagi mengurus lawatan rasmi pelancong antarabangsa melibatkan pihak muzium dalam masa terdekat. Through the museum, people understands our culture, Sabahan's culture, and our tradition, our nature of our people living together in Sabah. And that museum displays all. But through a more organized and more structured programs by the museum, and I believe that we can tarik lebih ramai pelancong datang ke museum, ke Sabah when they visit Sabah. Kelas tabika kemas di Sabah perlu ditambah terutama di kawasan luar bandar agar lebih ramai kanak-kanak mendapat akses pendidikan sewajarnya. Dalam masa sama, kelas tabika kemas sedia ada juga perlu dinaik taraf demi keselesaan dan keselamatan murid. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berharap Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dapat mengambil perhatian akan perkara tersebut. Kita berharap agar kementerian khususnya dapat menaik taraf kelas-kelas tabika kemas yang ada di Parlimen Tawau ini kerana saya terlihat bahawa ada juga kawasan-kawasan bangunan-bangunan yang masih berada dalam keadaan yang kurang selesa untuk pelajar-pelajar atau anak-anak kita belajar. Dato' Nizam yang juga Adun Apas berkata demikian kepada media selepas merasmikan Hari Potensi Kanak-Kanak Tabika Kemas kawasan Parlimen Tawau di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Tawau. Tambah beliau program Sains, Teknologi, Agama, Kejuruteraan, Seni dan Matematik Stream yang diperkenalkan Kemas memberi kesan positif terhadap kecemerlangan dan pembentukan sahsiah diri murid. Sebanyak 37 kelas tabika dan sebuah kelas taska kemas dibuka dalam kawasan Parlimen Tawau.
Pelbagai usaha dijalankan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI bagi memupuk minat dan kesedaran pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Antara usaha yang giat dilaksana ialah penganjuran pertandingan STEM di peringkat sekolah yang diisi dengan aktiviti menarik dan mencabar minda. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Harun Durabi berkata, pihak kementerian akan sentiasa menyokong usaha yang diambil pihak sekolah dalam meningkatkan minat pelajar terhadap STEM. Beliau berucap dalam majlis penutupan STEM Fiesta Pejabat Pendidikan Daerah PPD Penampang peringkat negeri Sabah 2023 di SM St. Michael Penampang. Benefits of this STEM Fiesta is I think it increases curiosities within students because STEM covers a wide range of topics such as science, technology, engineering and maths, and all of these subjects require a certain desire to discover, explore and the desire to know. A very fun way to develop this desire within students. The intelligence of students will increase to a further level with surrounding technology around us. Saya sebagai ibu bapa amat menyokong dan menggalakkan aktiviti STEM ini dibuat sebagai salah satu program sekolah. Ia bukan saja bermanfaat, malah membantu pelajar dari segi pembangunan minda dan pembelajaran pelajar itu sendiri. 25 sekolah dari daerah Penampang dan Putatan mengambil bahagian dalam program ini. 6 unit rumah diserahkan kepada keluarga kurang berkemampuan dalam kawasan Dun Tanjung Batu Tawau. Daripada jumlah itu, 4 unit rumah di bawah program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT dan 2 lagi di bawah peruntukan kerajaan negeri menerusi program Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Menurut Ahli Parlimen Kelabakan yang juga Adun Tanjung Batu, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi, bantuan berkenaan secara tidak langsung dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat dengan penyediaan tempat kediaman yang lebih selesa. Pada tahun ini kita telah menerima 20 rumah. Tetapi yang telah siap baru 2, 18 lagi kita dalam proses perolehan untuk menentukan kontraktor dan sebagainya. Dan kita harapkan projek rumah SMJ ini akan dapat ditingkatkan lagi. Tahun ini ada 1,500 di seluruh negeri Sabah dan kita harapkan samalah untuk tahun hadapan. Lagi banyak, lagi bagus. Datuk Suryadi yang juga pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan ditemui selepas menyerahkan kunci rumah PPRT kepada seorang balu Fatma Jumanti Arsad di Kampung Tanjung Batu Darat Tawau. Alhamdulillah lah, bilang orang asal ada tempat berteduh, bilang orang untuk anak-anak, keselesaan, bilang orang itulah terima kasih dengan YB, kerajaan, semua pihak yang terbabit, bilang orang atas bantuan yang dibagilah. Rumah PPRT Fatma, 32 tahun, dibina di tanah milik arwah suaminya yang meninggal dunia akibat kanser pankreas Mei lalu. Bagi mengatasi isu kesesakan di Klinik Kesihatan Padas Damit Beaufort, sebuah bangunan tambahan yang menempatkan bangunan kecemasan dan farmasi akan dibina berdekatan klinik berkenaan. Dalam masa sama, pegawai perubatan yang bertugas di klinik itu juga akan ditambah bagi meringankan beban mereka sekaligus memudahkan sistem pengurusan pesakit. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Asid Sana memberitahu usaha yang akan dilaksana dengan kadar segera ini juga dapat menambah baik perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat. Saya datang ke Klinik Kesihatan Padas Damit Beaufort pada hari ini untuk melihat isu-isu yang ditimbulkan. Yang pertama sekali, isu pendaftaran pesakit di bawah kanopi. Kesesakan ini disebabkan oleh pesakit ini telah dirujuk oleh Hospital Beaufort untuk mendapatkan rawatan susulan. Sebelum Mac, bilangan kedatangan pesakit sehari di sini ada 100. Selepas Mac, ia meningkat kepada 200. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan di Klinik Kesihatan Padas Damit. Tambah Dr. Asid, sistem pendawaian klinik juga akan dibaiki segera demi keselamatan kaki tangan dan pesakit. 5 pelajar cemerlang sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2022 di Membakut Beaufort menerima sumbangan wang tunai dalam program meraihkan pelajar cemerlang STPM. Sumbangan disampaikan Adun Membakut yang juga Esko Pendidikan Negeri, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif.
Sumbangan ini sebagai penghargaan dan motivasi selain bantuan kepada pelajar meneruskan pengajian ke peringkat seterusnya. Saya juga memberi maklum berhubung dengan inisiatif-inisiatif yang telah diluluskan, diumumkan oleh Ketua Menteri kita berhubung dengan pendidikan seperti mana baik, budi, bakti dan beberapa bantuan yang lain yang boleh mereka pohon di pejabat tugas-tugas khas. Hopefully I could get my application for UiTM successfully for TESOL, because I hope my wish is to be an educator, specifically an English educator. Peperiksaan STPM 2022 menyaksikan 75 pelajar dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Membakut mendapat purata nilai grade kumulatif CGPA 4.0. Lagu Hati Nan Rapuh ciptaan Ed Widat, Cik Bijay dan Fanzi Ruji dinobatkan Johan Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah kelas musim ke-14 Anjuran RTM Sabah yang berlangsung di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah. Kejayaan itu melayakkan mereka membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM5,000, trofi, sijil penghargaan dan hadiah iringan. Lagu Hati Nan Rapuh, nyanyian Fanzi ini juga membawa tuah berganda apabila menjadi pilihan juri untuk menjulang anugerah lirik terbaik dan vokal terbaik dengan hadiah masing-masing berjumlah RM3,000 beserta trofi dan sijil penyertaan. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Fanzi, terima kasih Cik Bijay dan terima kasih seluruh RTM, warga RTM, semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Ini adalah satu anugerah dari Allah, anugerah berkat kasih sayang, ketulusan kami dan ya kekuatan kami bersama. Alhamdulillah. Perasaan saya sangat happy sebab sepanjang saya ikut pertandingan, anugerah yang saya selalu impikan adalah vokal terbaik dan syukur Alhamdulillah pada hari ini saya menang vokal terbaik, jadi saya punya KPI kira tercapailah. Sementara lagu Firasat ciptaan Santiana dan Omar Hasim pula memenangi persembahan terbaik yang membawa pulang wang tunai RM3,000 beserta trofi dan sijil penyertaan. Hadiah kepada pemenang disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Johnston Bangkuai mewakili Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji G. Nor. 9 peserta layak ke pertandingan akhir anugerah juara kelas kali ini yang antara lainnya bertujuan menggalakkan penciptaan lagu bahasa Melayu yang berkualiti dan berdaya saing dalam kalangan komposer lagu di Sabah. Baik, sekian Berita Pagi Sabah. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Saya Suaran Shah, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Terima kasih tak semimun. Setia bersama RTM Sabah. 你是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan Mic check, 1, 2, let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris, update tanpa halangan baris, bengkok kami garis. Setiap halaman akbar, siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Hey, apa kabar? Jangan gusar, harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam, RTM pilihan. Unggul tanpa sempadan, always be number one.